Qala musannifun rahimallahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi darain amin. Kitab Hidayatus Salikin, muka surat yang ke-34, nombor 8, membasuh kedua tangan dan doanya. Jadi sahabat boleh fokus pada kuliah dulu tentang soalan-soalan tu, mungkin kita boleh tanya selepas daripada kuliah insya-Allah. Tadi anda nampak ada satu dua soalan yang insya-Allah kita akan kongsikan jawapan selepas daripada kuliah. Membasuh kedua-dua tangan dan doanya. Semalam kita baca tentang beberapa perkara sunat yang berlaku yang ada sebelum daripada ambil wuduk. Ada lebih kurang semalam 23 pahala. Yang tu pun kita tak campur lagi dengan basuh muka dengan doa dia. Basuh muka 3 kali tu, kemudian doanya jadi 27 pahala. Membasuh kedua tangan dan doanya. Hari ini kita sambung pada basuh tangan. Ingat, kita belajar wuduk tidak belajar pada hukum fiqahnya. Kita belajar wuduk untuk menyempurnakannya. Tujuannya kita nak menyempurnakan wuduk kerana penyempurnaan wuduk adalah penyempurnaan kepada semua ibadah. Kita nak menyempurnakan ibadah kerana penyempurnaan ibadah itu adalah satu tanggungjawab yang perlu kita lakukan. Andai kata kita nak menjaga hidayah, nak memelihara hidayah, nak meningkatkan hidayah. Itu adalah pendapat daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Hidayah tidak hanya boleh kekal dengan kita tanpa usaha. Hidayah yang Allah Ta'ala beri diibaratkan seperti rezeki. Rezeki yang tidak dijaga akan hilang. Hidayah yang tidak dijaga juga akan hilang. Bagaimana cara nak jaga hidayah? Kita sedang mengaji. Cara yang pertama, dia ada 4 cara. Cara yang pertama adalah menyempurnakan ibadah yang zahir. Jadi menyempurnakan ibadah yang zahir ini bermula daripada menyempurnakan istinja. Bermula daripada menyempurnakan wuduk. Jadi kita sambung membasuh kedua tangan dan doanya. Kemudian membasuh kedua-dua tangan serta kedua-dua siku sebanyak 3 kali. Daripada tangan ke siku. Kalau dalam Quran, bermula daripada hujung jari sampai ke siku. Jadi airnya mesti dicurah daripada atas ke bawah. Tetapi, dia tidaklah menjadi tertib sehingga membatalkan wuduk. Jadi kalau kita punya tempat tu mudah untuk dijirus daripada siku ke bawah, ke hujung tangan, maka tak ada masalah. Hingga hampir kepada kedua-dua bahu. Ini adab penyempurnaannya. Nak ambil sampai mana? Kita tahu kita punya had siku ni dia ada dekat tulang bawah ni. Tulang yang kalau kita tekan ni dia kena elektrik ni. Itu had dia. Jadi had ni hanya sempurna dibasuh anda kita basuh lebih. Bila basuh lebih baru sempurna hadnya. Soalnya nak basuh lebih tu sampai mana? Lebih sangat jadi makruh kerana membazir. Kurang sangat takut tak kena hadnya. Jadi ukuran had basuh tangan yang sempurna adalah hingga hampir kepada kedua-dua bahu. Daripada siku ke bahu kita ni, kita bahagi dua, situ. Bahagi dua. Sinilah kawasan yang sunat untuk kita ambil wuduk. Yang sunat kita basuh kehinggaannya. Kerana pakaian dalam syurga itu sampai ke tempat ambil sembahyang itu. Dan disunatkan mendahului membasuh tangan kanan, kemudian diikuti dengan tangan kiri. Jadi, tertib kanan dan kiri ini tidak wajib. Tertib kepala, tangan, kepala pula. Muka, tangan, kepala, kaki itu wajib. Jadi kena muka dulu, tangan, kepala, kaki. Tangan ni, antara dua tangan ni nak dahulukan yang mana? Sunat dahulukan yang kanan. Kalau basuh dengan kiri dulu, sah, tetap sah wuduk. Sunatnya, sempurnanya, mulakan dengan kanan. Kemudian habis tangan kanan, baru basuh tangan kiri. Ketika basuh tangan kanan, setiap perbuatan wuduk kita belajar ni ada doa dia. Jadi kita tengok doa ketika basuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah ya Tuhanku, kurniakan aku pulangkan kepada aku nanti kitab amalku dengan tangan kanan wa hasibni, dan hisabna aku hisaban yasira, dengan hisab yang sedikit. Dua perkara kita minta pada Allah. Yang pertama, mohon kitab diberi daripada sebelah kanan. Yang kedua, mohon pada Allah hisab yang ringan. Dua permintaan ni adalah dua permintaan yang penting. Sebab salah satu daripada babak di akhirat nanti adalah penyerahan semula kita amal. Segala perbuatan kita atas muka dunia direkodkan oleh dua malaikat, Raqib dan juga Atid. Raqib dan juga Atid ni mencatat semua perlakuan kita di hari akhirat kelak. Buku amalan tersebut yang di sisinya, di sisi Allah terdapat semua catatan ni akan dipulangkan semula pada kita. Ketika menerima buku amal, maka ada orang akan menerima daripada sebelah kanan, ada orang menerima daripada sebelah kiri. Sebelah kanan disebut ashabul yamin, sebelah kiri disebut ashabul shimal. Sesiapa yang menerima amal daripada sebelah kanan,
Sesiapa yang menerima daripada sebelah kanan dan daripada sebelah depan, itu dikira ashabul yamin. Terima daripada depan, terima daripada kanan, namanya ashabul yamin. Terima daripada kiri, terima daripada belakang, namanya ashabul shimal. Baik. Penerimaan ni satu simbolik, yang mana siapa yang terima daripada sebelah kanan ataupun depan, mereka ahli syurga. Siapa yang terima daripada sebelah kiri dan belakang, mereka ni adalah ahli neraka. Jadi minta pada Allah ketika kita basuh tangan, ya Allah, berilah kita amal ni daripada tangan kanan aku. Kerana itu adalah tanda ahli syurga. Yang kedua, wa hasibni hisaban yasira. Hisab adalah timbangan amal. Soal jawab tentang amal. Kita ni tidak ada orang yang akan terlepas. Tidak ada orang yang boleh selamat andai kata Allah Ta'ala menanyakan sesuatu perkara itu secara teliti. Tak ada orang boleh selamat. Sebab kita ni terlalu cuai atas muka dunia. Kita sangat cuai atas muka dunia. Kadang-kadang duit yang kita pakai, kadang-kadang hasil pendapatan yang kita dapat, kadang-kadang tempat perbelanjaan yang kita pergi, apa saja perbuatan kita atas muka dunia ni, termasuk ibadah sekalipun, kalau ditanya secara detail, tak ada orang lepas. Kalau Allah Ta'ala tanya detail, itu tanda-tanda. Orang yang ditanya detail oleh Allah, itu tanda-tanda Allah Ta'ala nak campak dalam neraka tu. Kenapa? Kerana pendetailan akan menyebabkan banyak perkara yang sangkut nanti. Sebab tu minta pada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Minta pada Allah hisab yang sedikit. Jadi ketika basuh tangan kanan, minta dua perkara. Minta untuk diserahkan kitab daripada sebelah kanan, minta untuk dihisab dengan hisab yang sedikit. Jangan segan, jangan malu minta pada Allah. Kita tahu dosa kita banyak, kita tahu kelemahan kita dalam beribadah. Tetapi permintaan pada Allah, ud'u ila sabilal ud'uni astajib lakum. Doa, minta padaku, aku akan sempurnakan, aku akan makbulkan. Jadi meminta kepada Allah, berdoa itu sebagai satu ibadah. Itu tanda kita hamba, itu tanda kita lemah, itu tanda kita mengharap pada Dia. Allah sangat mencintai orang yang berharap kepadanya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu sangat mengasihi orang yang bertawakal, menyerah diri pada Dia. Nak minta kat Dia, nak sesuatu tanya Dia. Jadi apabila kita minta, walaupun dalam keadaan kita tak layak, minta, tak ada masalah. Minta ketika basuh tangan kanan. Ketika basuh tangan kiri, doa dia, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisyimali aw min wara'i zahri. Ya Allah Tuhanku, bahwasanya aku berlindung denganmu daripada engkau memberi rekod amal melalui tangan kiri. Minta berlindung. Ketika basuh tangan kiri pula, ketika basuh tangan kanan tadi, minta untuk kitab amal diberi daripada tangan kanan dan minta untuk hisab yang sedikit. Itu tangan kanan. Ketika basuh tangan kiri, minta untuk dijauhkan daripada diserahkan kitab melalui tangan kiri dan minta juga untuk tidak satu lagi tadi, dan minta untuk tidak diberi daripada belakang. Itu dua tempat yang kita mohon pada Allah untuk Allah Ta'ala jauhkan kita daripada menerima kitab tersebut. Anas, Buhari, Anas, tolong tutup tirai kat belakang. Tolong tutup tirai kat belakang. Bidai. Masih lagi sangat silap. Tutup ni. Itu dua doa. Doa sebelah tangan kanan, doa sebelah tangan kiri. Dua doa di kanan, dua doa di kiri. Selesai tentang basuh tangan. Baik. Sapu kepala dan doanya. Habis tentang basuh tangan, kita masuk pada basuh kepala. Kemudian sapukan sekalian kepala. Ni kepala. Bukan sapu rambut, sapu kepala. Sapu sekalian kepala seperti engkau basahkan. Dia bagi contoh. Macam mana nak sapu sekalian kepala? Basahkan kedua-dua tanganmu. Ni tangan kita ni basuh semua ni. Basahkan semua. Engkau pertemukan hujung jari yang kanan dengan jari yang kiri. Pertemukan hujung jari macam ni. Dan letakkan kedua-duanya itu di hadapan kepadamu. Letak depan kepala. Kemudian lalukannya kepada tengkuk. Lalu daripada atas sampai ke tengkuk belakang. Kemudian kembalikan kedua-dua tangan itu ke hadapan kepala. Kemudian balik semula ke depan. Perbuatkan seperti itu 3 kali. Itu 3 kali. Jadi 3 kali ini adalah 3 kali yang sempurna. Kita ambil tangan, sapu ke belakang,
Sapu semula ke depan sekali. Kemudian buat 3 kali, 2, 3. Itu basuhan 3 kali yang sempurna ketika kita mengambil wuduk. Kemudian ketika kita basuh kepala ni, doa dia Allahumma ghashini birahmatika wa anzil alayya min barakatika. Wa adhillani tahta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilluk. Ada 4 perkara yang kita doakan. Ana sebut 2 perkara, 4 perkara ni sebab kadang-kadang kita tak ingat doanya. Kita tak ingat doanya dalam bahasa Arab. Wajib baca dalam bahasa Arab ke tidak? Poin-poin yang anda katakan, contohnya semalam anda sebut tentang doa berkumur. Apa dia? Minta mudah baca kitab, minta mudah untuk zikir pada Allah. Itu doa ketika berkumur. Doa ketika masuk air dalam hidung, minta bau syurga dan minta keredaan Allah. Ketika kita sembuh air daripada hidung, minta dilindungi daripada bau api neraka dan minta daripada keburukan tempat tinggal di akhirat. Ketika basuh muka, minta Allah Ta'ala putihkan muka seperti muka orang beriman di hari akhirat, jauhkan daripada dihitamkan muka seperti muka orang yang menjadi musuh Allah. Kemudian ketika basuh 2 tangan tadi, minta pada Allah ketika basuh tangan kanan, terima kitab sebelah kanan dipermudahkan hisab. Sebelah kiri, jauhkan daripada menerima kitab daripada sebelah kiri dan sebelah belakang. Itu poin-poin dalam doa tersebut yang kita boleh nafaskan dalam hati ketika kita mengambil wuduk. Kemudian ketika basuh muka, ada 4, ketika basuh kepala yang 3 kali tadi ada 4 perkara. Yang pertama, ya Allah liputilah daku dengan rahmat-Mu. 1. Turunkan padaku keberkatan-Mu. 2. Lindungi daku di bawah bayangan-Mu, bayangan arasy-Mu. 3. Rahmat Allah maghashini birahmatik wa anzil alayya min barakatik wa adhilani tahta. Okey, 3 perkara. Ya Allah, turunkan kepadaku rahmat, turunkan kepadaku keberkatan, kemudian lindungi aku pada tempat ketika mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan arasy-Mu. 3 perkara. Yang pertama minta rahmat, yang kedua minta berkat. Apa beza rahmat dengan berkat? Rahmat artinya kasih sayang Allah, keberkatan artinya kecukupan. Cukup. Rahmat, kasih sayang. Orang yang dicurahkan rahmat kepada Allah, mereka orang yang beruntung. Kerana orang yang dicurahkan rahmat kepada Allah, Allah Ta'ala akan permudahkan segala kesusahan. Dengan makna, bukan Allah Ta'ala ringankan ujian, kan? Yang tu kita kena sebagai orang beriman, kita kena simpulkan baik-baik. Tanda kasih sayang Allah tidak disulami dengan harta yang banyak. Tanda kasih sayang Allah tidak disulami dengan pangkat, dengan kesenangan atas muka dunia. Kadang-kadang orang yang dikasihi oleh Allah itu lebih berat ujiannya daripada orang lain. Siapa yang paling berat ujian? Yang paling berat ujian adalah para Rasul alaihimussalatu. Mereka lah yang paling berat ujian. Maka kalau orang yang beriman itu kerjanya hanya minta untuk mengurangkan ujian dia, maka sebenarnya dia menjarakkan diri. Sebab ujian itulah tujuan utama kehidupan dan ujian itulah yang akan menguatkan keimanan. Yang kita perlu adalah kasih sayang Allah. Andai kata Allah Ta'ala kasih kepada seorang manusia, seorang mukmin itu, apabila dia diberi ujian, maka dipermudahkan hatinya dalam menerima. Sebab susah dan senang ni sebenarnya kerja hati, sangkaan hati. Ada orang dalam keadaan dihidup serba sederhana tapi hati dia rasa senang. Maka hidup yang sederhana itu menjadi senang bagi diri dia. Ada orang hidup yang sederhana tetapi hati tak tenang. Maka hidup yang sederhana itu menjadi susah bagi diri dia. Apa juga tingkatan kehidupan kita, kaya mana sekalipun, andai kata hati kita masih tidak senang, masih tidak tenang, maka kita akan rasa susah. Duit banyak susah, duit sedikit susah. Sebab susah dan senang sifat hati. Tapi bila Allah Ta'ala berikan rahmat, apa juga kondisi kehidupan kita, senang ke, susah ke, sihat ke, sakit ke, dalam keadaan kesusahan dan sebagainya, maka dia masih lagi rasa senang. Rasa senang tu menyebabkan rasa tenang. Rasa tenang tu menyebabkan kehidupan jadi senang. Orang yang mendapat kasih sayang Allah, Allah Ta'ala tidak akan mengurangkan darjat ujian, tapi Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada hati dia untuk menerima dan untuk terus melakukan kerja kehambaan. Itu rahmat. Keberkatan adalah kecukupan. Berbeza dengan rahmat. Kecukupan ni, kalau yang disebut oleh ulama, dia kata, apa erti rezeki yang berkat? Erti rezeki yang berkat adalah
Yang banyak boleh dikongsi, yang sedikit cukup untuk baginya. Sedikitnya mencukupi, banyaknya boleh dikongsi. Itu kata ulama. Sedikitnya cukup untuk diri dia, untuk keluarga dia. Keluarga anak ada 8 orang, ada isteri tidak bekerja, suami kerja 500 gaji. Tapi cukup ke? Dia boleh membesarkan anak, anak jadi orang yang baik. Maka rezeki 500 yang dia ada tu mampu untuk memberi keluarga dia satu kehidupan yang sederhana tetapi senang, kemudian menjadikan anak tu berjaya pada sudut akhirat, bukan hanya pada sudut dunia. Jadi duit yang 500 tu berkat nama dia. Ada orang yang gajinya besar, yang duitnya banyak, yang hartanya banyak tapi tak cukup. Tanda tak cukup, dia sangat sibuk mengumpul dan terus mengumpul harta sampai tak sempat nak beribadah kepada Allah. Maka itu tanda tak cukup. Banyak mana pun tak cukup. Semakin banyak semakin sibuk, semakin banyak semakin sibuk. Akhirnya kerja kehambaan ditinggalkan. Sebab tu kita minta rahmat, minta keberkatan. Yang ketiga, kita minta dilindungi di tempat yang mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di hari akhirat kelak, antara golongan manusia yang selamat adalah ketika di pada mahsyar. Pada mahsyar ni bilion, trilion, tak tahu apa sebutan nombor tu, banyak sangat manusia. Daripada zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, semua berkumpul di situ. Yang selamat adalah mereka yang boleh berlindung di bawah arasy. Dan Allah Ta'ala telah menentukan kelompok-kelompok orang yang berlindung di bawah arasy ni. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang 7 kelompok manusia yang selamat di bawah lindungan arasy. Jadi, kita mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku ni selamat di bawah lindungan arasy ketika basuh kepala. Tiga perkara kena minta ketika basuh kepala. Ketika basuh, ya Allah, ya Tuhanku, turunkan aku rahmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhanku, turunkan aku keberkatan-Mu. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan-Mu. 3 perkara ketika basuh kepala. Yang seterusnya, basuh telinga dan doanya. Kemudian sapu kedua-dua telinga, di luar dan di dalamnya dengan air yang baru. Okey, habislah cerita basuh kepala tadi. Kemudian basuh telinga pula. Basuh telinga ni guna air lain lah. Tidak air pada tangan tadi. Guna air lain. Basahkan tangan dengan air lain, dengan air baru, dan masukkan kedua-dua telunjuk ke dalam lubang telinga. Jari telunjuk masuk dalam lubang telinga. Kemudian apa kena buat? Jari telunjuk ni sapu keseluruhan lubang telinga ni. Sapu keseluruhan. Selagi mana dia duduk bahagian hadapan ni, sapu semua. Kemudian, dan sapu kedua-dua telinga dengan perut kedua-dua ibu jari. Ini nama perut ibu jari. Jadi perut ibu jari ni digunakan untuk sapu belakang telinga. Belakang telinga macam tu. Sapu sampai habis. Jadi sebelah dalam sapu, jari telunjuk sebelah dalam, jari ibu jari sebelah luar. Begitu. Sapukan. Yang ni boleh baca, boleh sapu serentak, boleh. Tidak makruh membasuh telinga secara serentak. Jadi basuh 3 kali. 1, 2, 3. Ketika basuh telinga, maka doa pada Allah, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. 1. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati mal abrar. 2 perkara minta. Yang pertama, minta pada Allah, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-khair. Jadikan aku daripada kalangan orang yang mendengar suruhan lalu mengikut mana yang terbaik. Baik, perkara ni kita sentuh sikit. Doa yang kedua tadi, sebelum kita sentuh yang pertama, ya Allah, perdengarkanlah kepada aku orang-orang yang mengajak ke syurga bersama orang-orang yang baik. 2 perkara ni. Perdengarkanlah kepada aku tentang orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, tentang orang yang mengajak kepada syurga bersama orang-orang baik. Baik. Untuk doa yang pertama tadi, mendengar suruhan lalu mengikut mana yang terbaik. Akhir zaman ni terdapat jutaan kumpulan-kumpulan, organisasi-organisasi, persatuan-persatuan yang masing-masing mengajak kepada mereka. Ada yang mengajak untuk berniaga, ada yang mengajak untuk multi-level marketing, ada yang mengajak untuk buat kerja kebajikan, ada yang mengajak untuk kerja kebajikan pula, macam-macam cabangnya, untuk berniaga macam-macam cabangnya. Semua mengumpul tribe. Bahasa baru, tribe. Siapa main apa ni? COC, apa nama dia? Clash of Clan. Semua mengumpul tribe masing-masing. Nak jadikan kumpulan dia. Masing-masing nak mengembangkan kumpulan masing-masing. Cara mana? Mereka mengajak manusia. Ini seruan. Ada yang seruan, banyak macam-macam seruan. Kita minta pada Allah, seruan yang banyak ni, yang diterima oleh hati kita. Bila kena kat telinga, maka telinga tu ada connection dengan hati, hati boleh terima. Biarlah seruan tu seruan yang berbentuk yang terbaik.
Sebab kadang-kadang kita pun keliru, orang ni cakap seruannya macam seruan yang baik, rupa-rupanya dalamnya keburukan, dan kita tak dapat nak mengadili perkara tu. Sebab zaman ni zaman yang cukup banyak dengan fitnah. Kita tak tahu yang betul, yang mana betul, kita tak tahu yang mana yang salah. Cuma kita ada sedikit petunjuk apabila kita ni ada agama. Dapatlah sekurang-kurangnya menunjukkan kita jalan, kita nak ikut yang mana. Tapi lebih pada tu, kita pun tak mampu untuk menapis maklumat-maklumat yang terlalu bersifat berleluasa ni. Sampai tak tahu mana betul, mana salah. Masing-masing apabila mengutarakan pandangan, tujuannya bukan untuk memperlihatkan kebenaran, tapi lebih kepada untuk mengesahkan yang dia lebih benar daripada yang lain. Yang dia lebih betul daripada yang lain. Berat pandangannya cenderung untuk membenarkan kumpulannya daripada kumpulan-kumpulan yang lain. Seruan-seruan akhir zaman cukup banyak. Jadi kita minta pada Allah, dalam seruan-seruan tersebut bukan semua salah. Ada yang betul, ada yang salah. Cumanya macam mana kita nak bezakan? Kadang-kadang dah sampai tak boleh nak beza. Yang mana yang kita boleh bezakan dan kita ikut kebenaran, yang itu ikutlah, tak ada masalah. Tetapi yang mana kita tak boleh ikut doa pada Allah. Kalau telinga ni mendengar suruhan, mohon telinga ni mendengar suruhan, tetapi biarlah hati ni mampu memilih yang mana yang lebih baik. Yang kedua, mohonlah kepada Allah supaya hati ni apabila ada panggilan-panggilan ke syurga Allah, maka dia lebih mudah untuk menerima. Sebab antara orang yang Allah Ta'ala tutup hati dia adalah dengan cara tutup telinga dia. Bila Allah tutup telinga, maka hati dia akan tertutup. Sebab nak panggil hati ni, caranya melalui telinga. Mendengar di telinga, maka masuk ke dalam hati. Tapi kalau Allah Ta'ala tutup telinga, maka hati akan tertutup daripada kebenaran. Sebab tu ada orang, kemungkinan kita bukan nak tuduh orang ni, ini keadaan. Ada ketikanya dalam hidup kita ni, bila orang mengutarakan kebenaran dan kita tahu dia tu dan kita tahu perkara itu kebenaran, tapi kita masih tak boleh terima. Kadang-kadang kita tak boleh terima tu kerana yang cakap tu lebih teruk pada kita. Kadang-kadang kita tak boleh terima kerana yang cakap tu lebih muda pada kita. Kadang-kadang kita tak boleh terima adalah sebab-sebabnya. Sedangkan yang dia cakap tu kebenaran. Jadi kita minta pada Allah, apabila ada seruan kebenaran, hati kita mudah terima. Sebab seruan-seruan kebenaran adalah seruan ke syurga. Ego kita akan menyebabkan kita tidak menerima kebenaran. Sifat rasa berat besar diri kita menyebabkan kita tak boleh terima kebenaran. Ketika basuh telinga minta pada Allah, ya Allah Tuhanku, banyaknya seruan, maka biarlah telinga ni boleh menyambut seruan-seruan kebaikan, seruan-seruan kebenaran. Ya Allah Tuhanku, apabila ada seruan-seruan kepada syurga-Mu, jadikanlah hati lembut untuk dengar seruan tersebut. Dua perkara yang kita minta pada Allah ketika basuh telinga. Kemudian sapu leher dan doanya. Kemudian sapukan batang lehermu kerana Nabi SAW, mashul raqabati amanun minal ghilli yaumal qiyamah. Menyapu leher itu sentosa daripada belenggu pada hari kiamat. Sapu leher ini, sahabat rahmati Allah, adalah sunat yang dikhilafkan oleh ulama. Tapi dalam kitab ni menulis tentang perkara sunat tersebut. Ada orang mempersoalkan tentang kredibiliti hadis ni dan perkara ni tidak layak untuk diletakkan sebagai perkara sunat sebab macam-macam sebab masing-masing. Baik. Apabila orang mempersoalkan tentang kitab Hidayatus Salikin, sahabat-sahabat yang pengarang kitab ni Syekh Abdul Samad Palembang. Cuba tengok betapa tingginya keilmuan beliau dan ada tak kelayakan beliau untuk menulis kitab ni. Kalau sahabat-sahabat nak tahu, Syekh Abdul Samad Palembang ni adalah seorang yang khatam Sunan Sittah. Ketika dia mengaji, khatam Sunan Sittah. Orang yang khatam Sunan Sittah ni alim ilmu hadis. Dan apabila dia menulis tentang satu hadis, tentang perkara sunat, maka dia mesti ada sandaran. Walaupun kita tidak mengetahui tentang sandaran. Jadi, apabila dia menulis tentang hadis tu, untuk kita mempersoalkan dia tu, tak layak. Dan kalau kadang-kadang ada orang mempersoalkan dia, cuba tengok keilmuan itu, taraf mana. Mampu tak dia ni dengan keilmuannya yang sedikit, untuk mengalahkan keilmuan ulama yang belajar hampir lebih kurang 40 tahun dan 50 tahun dalam kehidupan dia. Kemudian dia orang yang berjihad pula pada jalan Allah. Keikhlasan dia tidak boleh diragukan lagi, dan tanda keikhlasan dia, kitab dia kekal sampai hari ini. Kita satu kitab pun tak tulis lagi nak persoalkan ulama. Jadi nak basuh leher ni, basuh leher. Ini hadis Nabi yang ditulis oleh ulama. Kalau ulama menulis pun kita tak boleh nak cope, tak boleh nak terima lagi. Siapa lagi yang kita boleh terima? Sebab soal basuh leher ni, soal kitab Hidayatus Salikin ni yang menjadi yang banyak perkara-perkara tak betul ni, masalah sangat. Pergi cari siapa pengarang ni. Di Page Cerita Fi Al-Bana, anda pernah
pernah tag, pernah post satu post tentang siapa dia Syekh Abdul Samad Palembang. Sahabat-sahabat boleh like page sahabat Ana Fadli Ghani. Dia antara orang yang menulis tentang siapa dia Syekh Abdul Samad Palembang. Boleh PM dia secara peribadi, minta tentang sejarah hidup dia keseluruhan boleh. Tengok kehidupan dia, bagaimana sikap dia dengan ilmu. Jadi basuh leher belakang, menyapu leher. Ketika sapu leher, minta pada Allah, Allahumma fukka raqabati minan nari wa a'udzubika minas salasila wal aghlal. Ya Allah, tanggalkan api neraka daripada leherku dan aku berlindung denganmu daripada segala rantai dan belenggu. Minta dua perkara. Yang pertama, ya Allah, jauhkan aku, leher aku ni dirantai. Sebab di neraka nanti, antara azab Allah adalah rantai. Rantai tu daripada api neraka, daripada lava api neraka tu duduk kalung dekat kita punya leher. Allahu Akbar. Leher ni tempat sensitif, Abang. Leher ni tempat sensitif. Kena api kat sini sakit, beza sakit dengan tempat lain. Tiba-tiba Allah kalungkan rantai daripada api neraka. Wa'iyadzubillah min dzalik. Ketika basuh ni, minta pada Allah, ya Allah Tuanku, lindungi aku daripada rantai tu. Lindungi aku daripada rantai. Kemudian minta juga lindungi daripada rantai-rantai yang lain. Antara yang jelas dalam Quran yang menyebutkan tentang sesuatu yang berubah menjadi rantai adalah harta-harta yang dibakhilkan. Semua harta-harta yang dibakhilkan akan ditukar oleh Allah di hari akhirat kepada rantai-rantai api neraka, dan rantai itu akan digunakan untuk mengkalung diri kita. Apa faedahnya kita mempunyai harta yang banyak kalau harta yang banyak tu hanya sekadar untuk dibelanjakan atas muka dunia? Tak ada faedah. Kemudian bukan saja tak ada faedah, dia akan menjadikan harta tu menjadi musuh pada kita di hari akhirat bila Allah Ta'ala tukarkan harta tersebut kepada rantai dan belenggu di hari kiamat. Jadi bila ada harta dia, sahabat, nak simpanlah, tetapi ingatlah di sana ada kira-kira tentang harta. Maka sedekah jangan lupa, infak jangan lupa, belanja kepada agama jangan lupa. Seboleh-bolehnya belanjakanlah sebanyak-banyak harta kita untuk perkara akhirat. Kemudian seterusnya, basuh kaki dan doanya. Habis dah tentang basuh leher tadi. Minta pada Allah tanggalkan, jauhkan kita daripada belenggu, daripada api neraka, dan semua belenggu daripada neraka ketika basuh leher. Yang kedua, basuh kaki dan doanya. Kemudian basuhkan kaki kanan serta kedua-dua mata kaki. Buku lali lah mata kaki tu. Dan selat-selati segala anak jari kaki kanan dengan kelingking kiri. Ini kaki kanan, ni kaki ni. Ini tangan. Cuma contoh, kalau ni kaki, ketika nak basuh celah-celah jari ni, maka gunakan jari kelingking yang kiri, sapu macam ni. Daripada bawah, bukan daripada atas, daripada bawah. 1, 2, 3, 4. Sapu. Kelingking jari kiri, kelingking tangan kiri menyelat-nyelat celah-celah jari kaki kanan. Maka engkau selat-selati dengan kelingking kiri, kaki kanan dengan kelingking kiri, kaki kiri dengan kelingking kanan. Bermula daripada antara jari besar dekat ibu jari kaki tu, 1, 2, 3, 4. Kemudian dari sebelah kiri, start daripada jari yang hujung sekali. 1, 2, 3, 4. Sebelah bawah. Ketiga tu minta pada Allah, Allahumma thabit qadamayya ala siratil mustaqimi ma aqdami ibadikas salihin. Ketika basuh kaki kanan, minta pada Allah, ya Allah Tuanku, tetapkan kedua kakiku di atas sirat mustaqim bersama kaki hamba yang soleh. Kita baca dah tentang siratul mustaqim sebelum ni. Satu titi yang halus pada benang, yang tajam daripada pedang. Nabi sebut ni, Nabi nak beritahu bahawa tak ada orang mampu titi. Hebat macam mana tak ada orang mampu titi. Titi tu adalah titi yang mustahil untuk ditempuh. Mustahil. Halus pada benang, tajam pada pedang. Kita nak buat macam mana nak titi? Nak titi macam mana? Macam mana cara? Nak pijak tentu, tajam pada pedang. Ambil pisau, tegakkan pisau tu, cuba kita pijak. Berdiri satu kaki atas pisau. Mampu tak mampu? Tak mampu. Itu baru pisau, dia lebih tajam pada pedang. Pisau dapur kita dengan potong bawangnya, dengan potong apa, semua benda nak potong dengan pisau tu jadi tumpul lah. Pisau tumpul tu pun tak mampu kita pijak atas dia. Bagaimana kalau satu jambatan yang panjang, yang dia punya jarak sangat panjang, lebih tajam daripada pedang? Siapa yang mampu titi? Tak ada orang mampu titi. Nabi nak gambarkan titi ni tak ada orang boleh titi, kecuali dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Kecuali dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Sebab tu ketika kita basuh kaki ni, ingat titi ni kita tak boleh titi dengan kaki kita. Minta pada Allah, ya Allah tetapkanlah kedua kakiku di atas sirat mustaqim bersama hamba-hamba yang soleh. Orang yang boleh meniti tu minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin. Kita nak jadi nabi tak boleh.
Sedikit kita nak membenarkan semua keseluruhan agama, kita tak mampu. Ada perkara yang kita rasa macam nak buat tak larat. Nak membenarkan semua agama tak mampu. Kita nak jadi syuhada, kita bukan dalam zaman perang. Kita hanya mampu menjadi diri daripada kalangan orang soleh walaupun kita tak berapa soleh. Nak kekal di atas titi tu. Minta pada Allah, ya Allah, Tuanku, jadikan kaki ni kekal di atas titi sampai masuk syurga. Seperti mana engkau kekalkan kaki orang soleh. Dan ketika masuk kaki kiri, kaedah yang sama. Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadamayya 'anis sirati yawma tazillu fihi aqdamul munafikin. Ya Allah, Tuanku, aku berlindung denganmu daripada kegelinciran kedua-dua kakiku daripada sirat pada hari kaki-kaki orang munafik tergelincir padanya. Sebab itulah kena faham tentang sifat munafik. Kena reti tentang sifat munafik. Dibimbangi kita ni mempunyai sifat munafik dalam keadaan kita tak sedar. Sifat munafik akan menyebabkan seorang dimasukkan dalam neraka Allah. Sifat munafik kalau ada pada seorang, dimasuk neraka. Dia akan masuk neraka. Dia apabila lalu atas titian sirat, walaupun atas muka dunia kita tengok dia ni orang beriman, kita tengok hebat amalan dia, hebat sedekah dia, tapi anda kata dia sifatnya munafik, maka bila dia lalu atas titian sirat, dia wajib akan jatuh. Dia akan jatuh bersama dengan orang yang kafir. Oleh kerana kita beriman pada Allah, minta pada Allah ketika basuh kaki kiri, ya Allah, Tuanku, janganlah kaki ini tergelincir di hari kiamat kelak atas titian sirat seperti mana engkau gelincirkan kaki orang munafik dalam neraka-Mu. Minta pada Allah begitu. Minta pada Allah. Dan tolong belajar mengenali tentang sifat-sifat munafik. Kenapa kita nak kenal? Bukan nak tuduh orang, supaya kita boleh membuang sifat-sifat munafik daripada diri kita. Tidak ada kebaikan untuk hipokrit dengan Allah. Tidak ada kebaikan untuk bersembunyi daripada Allah. Tidak ada kebaikan untuk berlakon-lakon dengan agama, kerana Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang berada dalam sudut hati kita. Kenali munafik, kenali fasikin, jauhi daripada dosa, jauhi daripada maksiat. Itu kerja utama. Itu kerja utama kita sebagai hamba. Dan minta doa pada Allah dalam wuduk. Cuba sahabat-sahabat tengok wuduk yang sedang dibentuk oleh Imam Ghazali itu betapa mempunyai banyak perkara kelebihan dan kebaikan yang telah ditinggalkan oleh kita kerana kita hanya melakukan wuduk yang sah tapi tidak sempurna. Jadi bagi kita yang betul-betul menginginkan akhirat, maka belajarlah untuk melakukan kesempurnaan tersebut. Doa selesai berwuduk. Habis wuduk, siap dah doa pula. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta alimtu su'an wa zalamtu nafsi. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li kulla dhanbin wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin wa ja'alni saburan syakuran wa ja'alni adhkuruka dhikran kathiran wa usabbihuka bukratan wa asila. Panjang doa dia. Cuma doa yang biasa kita amal tu boleh dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Padan dah sampai situ. Habis. Selesai ambil wudu. Tengok susunan Imam Ghazali, cantiknya susunan Imam Ghazali tentang perkara wudu. Kelebihan doa dan zikir ketika wudu. Yang ni yang disebut tentang mengekalkan niat sampai habis wudu. Apa faedah wudu yang khusyuk? Wudu yang khusyuk berbanding dengan wudu yang tidak khusyuk. Dan kata Imam Ghazali yang dirahmati Allah Taala, sesiapa yang membaca doa ini semasa ia mengambil air semayang. Doa yang dibaca daripada mula basuh tangan hari itu semalam sampailah habis wuduk ni. Sesiapa yang duk baca doa ni ketika ambil semayang, nescaya sekalian dosanya keluar daripada anggotanya. Dosanya keluar daripada sekalian anggota, bukan hanya tempat yang kena wuduk. Kita tengok hadis Nabi je lagi. Dan dipaterikan atas suratan yang tersurat di dalamnya pahala. Dapat pahala lah, cuma bahasa dia nak sebut. Dapatlah pahala bila dia buat begitu. Pahala mengambil air semayang itu dengan cop dan diangkatnya ke bawah arash, maka amalan tu akan dibawa oleh malaikat ke bawah arash, maka ia sentiasa mengucap tasbih dan takdis pada Allah. Amalan tu akan duduk di bawah arash, maka amalan tu akan sentiasa bertasbih kepada Allah. Dan semua amalan begitu sifatnya. Dan disuratkan pahala yang demikian itu baginya hingga hari kiamat. Ketika amalan tu bertasbih dan mentakdis, mensucikan Allah, maka setiap amalan daripada tasbih tersebut maka didapati oleh mereka yang melakukan wuduk dengan sempurna. Nak disebutkan bahawasanya pahalanya kekal sampai hari kiamat. Cuma ni bahasa ulama, bahasa dulu.
Dan Nabi SAW bersabda, man zakarallaha indahu wudu'ihi, ha inda wudu'ihi taharahullahu jasadahu kullahu, wa man lam yadhkurillaha lam yathur minhu illa ma asabahul ma'. Ni hadis ni. Sesiapa yang berzikir kepada Allah, iaitu mengingati Allah. Imam Ghazali buat macam mana mengingati Allah ni? Dia letak doa-doa ni supaya ketika kita berwuduk, maka kita mengingati Allah, minta pada Allah. Itu tanda berzikir. Sesiapa yang berzikir pada Allah, yakni membaca doa-doa air semayang itu ketika ambil semayang. Dibaca doa tadi, itu tanda ingat Allah tu. Nescaya Allah Ta'ala taharahullahu jasadahu kullah. Nescaya Allah Ta'ala akan mensucikan segala badannya daripada dosa. Allah sucikan badannya daripada segala dosa. Beza dengan orang tak khusyuk apa pula? Dan sesiapa yang tidak berzikir kepada Allah, ketika wuduk tak ingat Allah, tak khusyuk, kepalanya menerawang, tak ingat tentang dia sedang berwuduk, tidak beramal dengan beberapa amal, tidak berzikir, tidak berdoa, tak ingat dia tengah wuduk lah. Orang yang lalai, macam solat lalai, ambil semayang pun lalai. Sah. Cuma dia punya kesan, bahawa siapa yang tidak berzikir pada Allah ketika ia mengambil air sembahyang, nescaya tiada suci daripadanya kecuali anggota yang terkena air sembahyang itu saja. Itu beza dia. Orang yang tidak khusyuk pada Allah dalam wuduk, maka di mana tempat kena air, daripada situlah Allah ekstrak dosa dia. Ekstrak. Keluarkan dosa. Allah sucikan dosa. Sini Allah sucikan dosa. Sini Allah sucikan dosa. Tempat kena air, tempat itulah yang disucikan dosa. Tempat yang tak kena air, tidak disucikan dosa daripadanya. Bagaimana nak disucikan dosa daripada semua tempat dalam tubuh? Wuduk yang khusyuk, dia akan menjadikan Allah Ta'ala mengampunkan semua dosa yang keluar daripada seluruh tubuh dia, walaupun tempat tu tak kena wuduk. Itu beza. Wuduk yang khusyuk, Allah Ta'ala ampunkan dosa pada semua tubuhnya. Wuduk yang tidak khusyuk, Allah Ta'ala mengampunkan dosa hanya pada anggota yang kena air ketika berwuduk. Itu adalah beza antara wuduk yang khusyuk dan wuduk yang tidak khusyuk. Cara wuduk yang khusyuk, Imam Ghazali cadangkan pada setiap anggota wuduk ada doa dia. Itu yang dibaca doa-doa tu, anda dah terjemahkan pada bahasa Melayu dan anda buat poin-poin. Kalau tak mampu nak baca bahasa Arab, tak apa, baca bahasa Melayu je. Kalau tak mampu untuk berdoa, tak apa, ingat Allah ketika wuduk. Allah. Duk basuh tangan, basuh muka ni, ingat Allah. Khusyukkan diri ketika berwuduk, ingat kita sebagai hamba dan sebagainya. Tapi lebih mudahnya doa lah. Doa tu lebih mudah. Baik, seterusnya habis tentang kelebihan ketika berwuduk. Kita nak habiskan tajuk wuduk hari ni. Makruh bagi wuduk ni anda baca laju je. Yang pertama, memecikkan air daripada dua tangan. Mecikkan air masuk kuat-kuat dalam qadah sampai air itu terpercik. Yang kedua, menampar air ke muka. Baling. Dia bukan sapu, baling air ke muka dan kepala, itu makruh. Yang ketiga berkata-kata ketika wuduk. Nak bercakap lepas wuduk lah. Masa wuduk tu lah nak bercakapnya. Lepas wuduk lah baru bercakap. Yang keempat, melebihkan pembasuhan segala anggota daripada 3 kali. Basuh 4 kali, 5 kali itu makruh. Padan basuh 3 kali je. Yang kelima, membanyakkan penumpahan air melebihi keperluan disebabkan was-was juga. Kalau dia terlalu banyak guna air, kenapa banyak sangat guna air? Sebab was-was. Yang tu hukumnya makruh. Kerana syaitan menyukai orang yang was-was. Mereka itu namakan walhan, iaitu orang yang bingung. Orang yang was-was ni, mereka memerlukan air yang banyak. Jadi air itu kenapa banyak sangat? Saya ni was-was tak, jadi saya perlukan air yang banyak. Orang yang menggunakan air yang banyak kerana was-was, makruh. Tetapi orang yang menggunakan air yang banyak kerana membazir, bukan kerana was-was, yang tu haram. Beza tu. Yang keenam, menggunakan air yang sedang panas yang terjemur di bawah matahari pada bejana yang berkarat di negeri yang bersuhu panas. Negeri suhu dia panas, air itu berada dalam bekas besi, bekas yang terima karat, bekas besi lah. Dan air sedang berkarat bekas tu, apabila kita tengok air itu dalam keadaan dia panas dipanaskan oleh cahaya matahari, duduk dalam bekas besi dan atas air itu nampak macam minyak. Minyak tu sebenarnya habuk karat. Jadi siapa yang duk basuh badan dia dengan air tersebut dibimbangi akan mengalami penyakit sopak. Ini guru Ana beritahu, yang minyak tu sebenarnya habuk karat. Bila kita sapu dekat tangan contohnya, dia akan menutup liang roma ni. Tutup liang roma, bila peluh nak keluar, tak boleh nak keluar. Wallah ta'ala alam. Kalau ada doktor dalam ni, dia boleh cadang, boleh berikan pendapat. Dia tutup liang roma, jadi peluh tak boleh nak keluar, peluh akan terkumpul di bawah kulit, akhirnya akan menyebabkan penyakit. Sebab tu makruh tu. Jadi jangan gunalah. Tapi kalau bekas tu bekas plastik tak apa, ini bekas besi, bekas yang menerima karat.
Dan yang seterusnya, yang ketujuh, menggunakan air sangat panas, sangat sejuk. Yang ni sah. Kalau nampak jerang air, masak air, dah masak panas tu, pergi ambil wuduk. Boleh. Tapi tak cerdik lah buat kerja macam tu. Makruh. Ambil air dalam peti tu, ais batu tu, ambil setapek air batu tu, saja aku ambil wuduk, anduk sapu ke muka. Sah. Tapi makruh lah. Nak buat boleh buat. Cuma makruh. Tak payah buat, tak apa. Kamu hendaklah mengetahui bahawa sekalian yang disebut ketika ambil sembahyang itu ada yang fardu dan ada yang sunat. Yang kita sebut tadi banyak tadi. Banyak perkara, daripada basuh tangan semalam, basuh tangan mula-mula tu, duduk atas tempat tinggi mulanya. Duduk atas tempat tinggi daripada air, baca doa, basuh tangan, komok, masuk air dalam hidung sekali dengan doa dia. Lepas tu niat masa basuh tangan tadi, kemudian basuh kepala, basuh tangan, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki sampai doa wuduk akhirnya. Yang tu banyak sangat kita sebut tu, berpuluh-puluh. Tetapi di dalamnya dia kata ada sunat, ada yang wajib. Jadi dia nak asingkan yang mana yang fardu. Yang fardu, kerana kami di pondok tu belajar 4 basah 2 kering. Fardu 4 basah 2 kering. Apa yang kering? Kering adalah niat dan tertib. Niat dan tertib ni tak basah. Yang basah adalah muka, tangan, kepala, kaki. 4 basah 2 kering. Itu adalah rukun wuduk. Jadi rukun wuduk itu 6 perkara. Yang pertama niat, seperti dikatanya nawaitu raf'al hadas, sahaja aku mengangkat kehadas yang kecil. Atau dikatanya nawaitu raf'al hadathi li istibahati solah, sahaja aku mengangkat hadas bagi mengharuskan sembahyang atau sebagainya. Bagaimana niat lah. Itu kita ngaji kitab fiqh niat tu macam mana. Dan tempat niat itu ialah disertakannya ketika permulaan membasuh muka seperti yang telah disebutkan sebelum ini. Dah sebut dah tu tentang niat ketika basuh muka tu. Tentang kita bincangkan niat semalam, boleh daripada basuh tangan dikekalkan sampai habis wuduk, sah. Yang tu paling sempurna. Niat yang kedua bermula daripada muka. Bermula daripada basuh muka tu kekal sampai akhir wuduk juga sah. Yang ketiga bermula daripada basuh tangan kekal sampai sekurang-kurangnya basuh muka. Yang tu pun sah. Yang tak sahnya kalau niat tu tak ada ketika basuh muka. Kemudian yang kedua, yang pertama niat, yang kedua membasuh muka seperti yang telah disebutkan, kita dah ceritakan semalam. Yang ketiga membasuh kedua-dua tangan serta kedua-dua siku seperti yang telah disebutkan, itu juga rukun. Yang keempat, menyapu setengah daripada kepala atau rambut yang ada pada hak kepala, yang itu juga rukun. Yang kelima, membasuh kedua kaki serta mata kaki, itu juga rukun. Yang keenam, tertib. Tertib artinya muka dulu, baru tangan. Lepas tangan, baru kepala, lepas tu baru kaki. Tidak boleh ditukar, kaki dulu baru tangan, lepas tu tak boleh. Tetapi kalau anggota yang ada dua belah, macam tangan ada 2 belah, kaki ada 2 belah, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, itu cuma sunat. Jadi kalau kita nak buat yang kiri dulu sah, tapi makruh lah. Lebih baik untuk kita mulakan dengan yang kanan, dibimbangi kita tak tahu yang tu bukan fardu. Yang fardu cuma muka, tangan, kepala, kaki. Kanan kiri itu termasuk dalam perkara sunat, bukan perkara rukun. Tapi kita telah melakukannya sebab kita nak menyempurnakan, cuma nak beritahu bukan rukun tu. Kalau tinggal yang tu tak batal wuduk. Adapun selain daripada fardu yang 6 ini, semuanya sunat muakkad. Semuanya sunat yang mengukuhkan. Dan fadilatnya amat banyak. Kita dah baca dah tentang fadilatnya. Kita dah sentuh sikit-sikit. Dan pahalanya amat besar. Dan orang yang meninggalkannya amat rugi. Sebelum wuduk pun kita dah 20 lebih pahala yang kita selalu dah tinggalkan. Jadi dalam wuduk lagi, jadi banyak doa-doa dalam wuduk. Itu semua menghasilkan pahala belaka. Banyak pahala yang kita telah bazirkan kerana kita tidak melakukan wuduk dengan sempurna. Jadi mereka yang mendengar kuliah ni boleh menyempurnakan wuduk mereka. Tujuannya untuk menjaga hidayah. Kerana hidayah tu perlu diusahakan untuk mengekalkan dia bersama dengan kita. Yang meninggalkan amat rugi. Rugi 20 pahala satu wuduk. Sehari 5 kali wuduk, 100 pahala. Kita dah berapa puluh tahun hidup ni. Berapa juta hari, berapa ratus ribu hari, berapa puluh ribu hari dah. Daratlah. Sehari 100 pahala. 1000 hari, 100,000 pahala. Betul ke? 1000, 10,000, 100,000 pahala. 100,000 pahala tu banyak tu yang dibazirkan. Dalam wuduk, dalam benda lain tak kira lagi. Jadi jangan dibazirkan kehidupan dengan tidak melakukan perkara yang berpahala. Dan akhirnya, dan jika ada mana-mana yang fardu itu tercacat, nescaya segala yang sunat akan menyempurnakannya. Andai kata perkara wuduk tu perkara yang fardu tercacat, yang sunatlah menyempurnakan perkara wuduk. Sebab itulah
kita digalakkan untuk melaksanakan yang sunat untuk menampung kelemahan-kelemahan dalam melaksanakan yang wajib. Baik, insya-Allah selesai di situ. Kita akan sambung esok adab mandi junub dan adab tayamum. Kemudian kita masuk adab keluar ke masjid. Insya-Allah 3 tajuk esok. Yang ni adab-adab yang ringan ni insya-Allah kita akan baca secara agak laju. Laju tu kerana perkara ni boleh dipelajari dalam kitab fiqh. Kita ni khusus kepada tasawuf. Baik, sekarang tu dulu sahabat, anda tengok kok kalau ada soalan yang perlu dijawab. Mana dia soalan? Assalamualaikum Ustaz, bolehkah berdoa sebelum memberi salam? Doa daripada ayat Al-Quran, mohon pencerahan. Saya ada mendengar tazkirah daripada seorang guru, boleh berdoa 10 doa dalam bahasa Arab. Terima kasih. Boleh berdoa 10 doa. Memang boleh berdoa, dan Nabi sangat, antara amalan Nabi SAW adalah berdoa sebelum setiap kali memberi salam. Lepas innaka hamidum majid, Nabi akan berdoa. Maka ada beberapa versi dalam hadis tentang doa Nabi SAW yang namakan bila fil alamin innaka hamidum majid, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika min adzabil qabri wa fitnatihi. Itu doa yang namakan. InsyaAllah untuk Puan Sarifah Hasbi Al-Idrus, anda akan tuliskan doa tu di ruangan komen untuk mereply komen Puan sekejap lagi. Boleh berdoa, cuma tak boleh doa nak bahasa Melayu boleh, tapi dalam hati. Dia tak boleh nafas. Salam Ramadan daripada Kajang. Salam Ramadan. Baik, kalau kita tak nampak orang ambil wuduk, kalau kita nampak orang ambil wuduk tak sempurna kata air dia, maka jadi kewajipan kita ke untuk tegur dia, Ustaz? Orang sekarang ni tahulah bukan boleh tegur. Baik, kaedah menegur. Bila orang buat perkara yang salah, maka kena tegur. Tapi kaedah, cari kaedah. Kadang-kadang kita sebagai penegur terlalu kasar. Anda kongsikan teguran daripada seorang muslimat datang tanya soalan yang hampir sama dengan tempat dia ada seorang ustazah. Bukan nak salahkan mana-mana ustazah, bukan, mungkin kelemahan dia. Ustazah ni bila dia datang kuliah, dia tak pakai handsock tu. Jadi kadang-kadang kuliah ni dihadiri oleh orang lelaki. Jadi bila di kuliah dia suka sen-sen tangan macam ni, nampak aurat. Jadi muslimat ni tak selesa. Maka ditanya Ana, bagaimana cara nak tegur seorang ustazah? Jadi Ana kata, susah nak tegur ni. Kalau niat kita nak menegur susah, tapi kalau niat kita untuk bersahabat mudah. Ana cadangkan dia pergi berkawan dengan dia. Lepas bulan berkawan, cuba tengok kalau kita tegur dia terima ke tak terima. Tak sangka muslimat ni buat. Muslimat ni mula-mula dia rapatkan diri, dia ajak ustazah tu keluar, dia datang ke rumah ustazah bawa makanan, berbaik, ajak jadi kawan. Dah 2-3 bulan selepas tu baru dia beritahu dengan cara yang sangat lembut, dan ketika tu dia kata subhanallah, kuasa Allah, ustazah terima dengan baik. Kenapa? Kerana dia menegur sebagai seorang sahabat. Sebab itulah bersahabat dengan orang ni penting. Kalau kita orang yang nak mengajak orang kepada kebaikan, kita tak boleh terus jump into the conclusion aku kena tegur dia. Kadang-kadang dia memerlukan masa menegur. Dalam Islam dia ada kaedah dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah ni kita rapatkan diri dulu dengan dia, barulah kita menegur dengan bahasa yang lebih lembut. Sebab tujuan kita tegur untuk dia berubah jadi baik. Jadi carilah kaedah-kaedah yang baik. Kena mengaji tentang dakwah fardiyah supaya kita boleh mengubah manusia kepada kebaikan.